Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang bab 15 iaitu pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Saya akan mengajar lebih spesifik kepada bab 15.4 iaitu perkembangan fetus manusia. Jadi, sebelum kehamilan tu berlaku, mesti ada berlakunya persenyawaan kan? Dalam bab sebelum ni kita dah belajar tentang macam mana spermatogenesis tu berlaku. Lepas tu kita ada oogenesis. Oogenesis ni dia akan menghasilkan oosit sekunder. Kemudian kita juga ada fahamkan tentang kitaran head. Ada banyaklah hormon-hormon yang kita dah belajar sebelum ni. Dan kemudian ada persenyawaan. Persenyawaan ni dia berlaku selepas adanya hubungan seksual dan suami ni akan melepaskan sperma dalam proses ejakulasi. Jadi, sperma yang dilepaskan tu lebih kurang 300 hingga 500 juta yang masuk ke dalam vagina. Dan sperma ni akan berenang daripada vagina, kemudian akan melepasi cervix. Kemudian dia akan masuk di bahagian awal uterus. Kemudian akan pergi ke tiub fallopian. Ingat ya. Pertama vagina, lepas tu cervix, lepas tu uterus, baru tiub fallopian. Ambil catatan. Dan pada waktu yang sama, ovari juga akan mengalami ovulasi. Ovulasi ni selalunya hari ke-14. Jadi, kamu kena ingat, hari ke-13 tu akan tinggi kandungan LH. Ingat tak LH tu apa? LH tu ialah hormon pelutinan. Hormon ni akan tinggi dan akan menyebabkan ovulasi berlaku pada hari ke seterusnya, iaitu pada hari ke-14. Bila ovulasi itu berlaku, ovari akan melepaskan oosit sekunder masuk ke dalam tiub fallopian. Jadi, bila dia masuk ke dalam tiub fallopian ni, dalam tiub fallopian ada silia yang akan membantu dalam pergerakan oosit sekunder ke tengah tiub fallopian. Tiub fallopian ni juga akan berlaku peristalsis untuk tolak oosit sekunder tu. Ianya lebih kurang macam di esophagus lah. Kan bolus nak masuk. Jadi di dalam esophagus tu ada silia. Silia tu pun akan membantu dalam pergerakan bolus tu. Dan di dalam esophagus juga ada berlakunya peristalsis. Jadi ianya sama macam di tiub fallopian. Jadi, dia akan memudahkan untuk sperma tu bersenyawa dengan oosit sekunder. Kemudian berlakulah persenyawaan apabila sperma memasuki ke dalam oosit sekunder. Okey, selepas persenyawaan, membran oosit sekunder ni akan menghalang sperma lain menembusinya. Kemudian akan membentuk zygote. Zygote ni akan mengalami proses mitosis. Saya akan menerangkannya pada slide seterusnya. Tapi sebelum tu saya akan tunjukkan satu video. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group.
Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Okay, faham kan? Masing-masing kan pandai Inggeris kan? Kalau tak faham, boleh ulang balik. Okey, seterusnya, perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Jadi, sepanjang zygote ni di dalam Theophalopio tu, dia akan mengalami mitosis. Kemudian, dia akan bergeraklah daripada Theophalopio ke uterus. Jadi, sepanjang dia bergerak, tu dia akan mengalami mitosis. Daripada satu sel, lepas tu dia mengalami mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel. Lepas tu dia akan menjadi morula. Kemudian morula ni akan membahagi lagi berkembang menjadi blastocista.
Kemudian, blastocista ni akan menempel di uterus. Kamu boleh tengok di slide ni, gambarnya dia menempel di uterus. Kalau tidak jelas, boleh tengok di dalam buku teks. Sama je macam dalam buku teks. Okey, lepas tu blastocista kemudian akan bertukar. Dia akan membesar, membahagi lagi dan akan membentuk embrio. Embrio ni pula akan menjadi fetus. Saya akan tunjuk satu video. Shortly after fertilization of the egg cell, the zygote that is formed undergoes cleavage. This is a series of rapid mitotic divisions resulting in the formation of 2, 4, 8, and finally, after 3 to 4 days, 16 cells. These cells are referred to as blastomeres. After several divisions, the embryo resembles a mulberry. This is why it is called a morula, which is the Latin word for mulberry. The morula is moved along the oviduct towards the uterus and develops into a blastocyst or blastula. The blastocyst is a hollow sphere consisting of about 100 cells. The interior of the sphere is known as the blastocoel or primary cavity of the body and is formed during the process of gastrulation. The blastocoel is filled with liquid secreted by the blastomeres. Some cells form the blastocyst wall or trophoblast and take the form of a simple epithelium. Other cells form an irregular cluster at one pole of the blastocyst. This is referred to as the inner cell mass and will eventually give rise to the embryonic tissues. The blastocyst is usually formed 5 days after fertilization. Between days 5 and 9, the blastocyst reaches the uterus and begins to sink between the cells of the endometrium. This is the process of implantation, during which the blastocyst becomes embedded in the uterine wall. Okey. Seterusnya. Jadi, fetus ni akan duduk di uterus lah. Boleh tengok di buku teks muka surat 298. Tengok pada gambar. Jadi, dia akan ada hubungan dengan ibu di plasenta. Jadi, plasenta ni akan menghasilkan HCG. HCG ni apa? HCG ni ialah hormon gonadotropin chorion manusia. Jadi, HCG ni akan pastikan korpus luteum tu terus berfungsi. Korpus luteum tu kat mana? Kita dah belajar sebelum ni, dia ada di ovari. Boleh buka buku teks muka surat 291. Okey. Hormon ni juga akan meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah sekali ganda setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. Okey. Seterusnya, struktur plasenta dan tali pusat. Yang pertama, plasenta. Plasenta diperbuat daripada tisu ibu dan fetus. Dan plasenta ni juga merupakan tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Ibu nak bagi apa kat fetus? Ibu nak bagi nutrien, vitamin, oksigen untuk fetus tu terus membesar. Okey, seterusnya tali pusat. Tali pusat ialah tube yang mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat yang menghubungkan fetus kepada plasenta. Vena tali pusat berfungsi mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. Ingat ya, daripada plasenta ke fetus. Dan arteri tali pusat pula berfungsi mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea dari fetus ke plasenta. Ingat, fetus ke plasenta. Jadi vena tali pusat tu maksudnya ibu ke fetus, yang arteri tali pusat ni maksudnya fetus ke ibu lah. Okey. Seterusnya, kepentingan plasenta. Plasenta merupakan tapak pertukaran bahan antara fetus dengan ibu. Tadi pun saya dah cakap sebelum ni di slide sebelum ni. Okey. Jadi, apa yang masuk ke dalam fetus iaitu glukosa, asid amino, hormon, antibody dan oksigen. Benda ni datang daripada mana? Benda ni datang daripada ibu. Macam tadi saya cakap yang
vena tali pusat tu ibu akan vena tali pusat tu berfungsi untuk mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dari plasenta ke fetus kan. Okey. Jadi dia masuk ke bahagian plasenta. Okey, yang seterusnya apa yang keluar daripada fetus pula ialah karbon dioksida dan urea. Sama macam di arteri tali pusat tadi. Okey, karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea meresap dari kapilari darah fetus ke dalam darah ibu. Jadi ibu yang akan buanglah bahan-bahan ni. Okey, seterusnya plasenta juga bertindak sebagai organ endokrin yang merembes hormon semasa kehamilan. Pada bulan keempat kehamilan, korpus luteum akan merosot dan tidak akan merembeskan progesteron lagi. Dan plasenta ni yang akan menggantikan korpus luteum dalam penghasilan progesteron dan estrogen yang diperlukan untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Tahu kan endometrium? Boleh buka buku teks tadi. Dia dalam buku teks ada gambar. Jadi maksudnya pada bulan keempat, plasenta ni yang akan gantikan korpus luteum dalam menghasilkan estrogen dan progesteron yang untuk kekalkan dinding endometrium tu tebal. Kalau dia tak cukup tebal, boleh menyebabkan keguguran. Jadi ketebalan lapisan endometrium ni dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Seterusnya, sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu. Okey. Di sini mengatakan darah fetus dengan darah ibu tak bercampur. Jadi ini akan menghalang bahan kimia bahaya, toksin dan bakteria meresap masuk ke dalam darah fetus. Okey. Selain tu, dia akan halang salur darah fetus yang halus tu daripada pecah. Sebab apa? Sebab salur darah ibu tu berada dalam tekanan yang tinggi. Jadi kalau terus hantar darah tu ke fetus, kemungkinan salur darah fetus tu tak boleh terima dan akan pecah sebab tekanan darah ibu tu tinggi. Jadi darah tu perlu berada dalam tekanan yang rendah dulu. Jadi darah ibu kena masuk ke dalam plasenta. Jadi baru fetus tu boleh ambil lah bahan-bahan yang diperlukan macam nutrien ke, oksigen ke yang tadi tu. Okey, seterusnya akan menghalang pengaglutinan atau pengumpalan darah berlaku. Darah ibu dan anak tak semestinya sama ya. Kenapa? Sebab mungkin anak tu ikut darah ayah ataupun pencampuran struktur genetik ibu dan ayah yang menghasilkan darah anak yang berbeza. Mungkin ayah tu darah A, ibu tu darah B, jadi anak tu darah AB ataupun kemungkinan darah O, kita tak tahu. Jadi tak bolehlah berlaku pencampuran antara darah ibu dan anak. Kalau dia berlaku pencampuran, berkemungkinan akan berlaku pengaglutinan atau pengumpalan. Macam kita dapat belajar sebelum ni tentang antibody tu. Okey. Seterusnya, lapisan membran nipis tersebut tidak dapat menghalang resapan bahan seperti dadah atau ubat, alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu. Dan akhir sekali, virus seperti HIV dan rubella juga dapat menembusi plasenta dan meresap ke dalam peredaran darah fetus. Mungkinlah ibu ambil ubat-ubatan. Jadi ibu yang hamil tu tak sepatutnya lah ambil ubat-ubatan sebab dia akan mengganggu perkembangan fetus. Selain tu, berkemungkinan ibu tu tak merokok tapi suaminya merokok kan. Jadi perkara tersebut perlu dihalang lah. Sebab di dalam rokok tu ada banyak, di asap rokok tu ada toksin, ada bahan kimia. Jadi dia akan menjejaskan kesihatan fetus. Selain tu juga alkohol. Kalau di Malaysia, alkohol ni macam tak biasa lah. Tapi kalau di luar negara kan, alkohol ni macam kehidupan harian.
Jadi lebih bagus duduk di Malaysia daripada duduk luar negara. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.